Seterusnya adalah garis selari. Okey. Apabila garis selari, kita tengok tips ni. Dia cakap 2 garis tidak akan bertemu sampai bila-bila. Okey. Apabila dia cakap dekat sini adalah 2 garis tidak akan bertemu sampai bila-bila. Jadi bermaksud kita tengok contoh. Contoh. Garis lurus. Okey. Dia tak akan bertemu sampai bila-bila. Dia garis dua-dua ni adalah garis lurus. Lepas tu dia punya jarak antara dua ni sama. Ni 2 cm, dekat depan ni pun 2 cm. So dia sama. Dia maintain dia sampailah kat ujung. Sama 2 cm. Jadi ini adalah bermaksud garis selari. Okey. Kalau contohlah ada garis macam ni, satu dekat atas, lepas tu satu lagi macam ni. Okey. Kita nampak dia macam dia macam tak bertemu kan, sebab dia cakap tidak akan bertemu sampai bila-bila. Tapi kalau awak panjangkan lagi, lepas tu ni pula awak panjangkan, ini bertemu. Okey, bila bertemu bermaksud ini adalah garis, ini adalah titik persilangan. Bila titik persilangan, dia adalah sudut, dia adalah garis bersilang, bukan garis selari. Okey, jadi ni bukan. Okey, cikgu nak bagi contoh untuk garis selari pula. Okey, kita dah tahu tadi, cikgu dah explain yang garis selari dia adalah sama pembukaan dia. Okey, sama. Sepanjang ni dia akan sama. Ingat tak apa yang cikgu ajar semasa minggu lepas tak silap? Okey, ada tak yang trail kereta api? Trail kereta api kan sama je sepanjang tu. Okey, ni trail kereta api. Okey, ni adalah sama je. Jadi ini bermaksud selari. Sebab dia buka sini sama, sini sama, sini sama. Jarak di antara garis atas ni dengan bawah ni adalah sama sepanjang tu. Okey, jadi itu bermaksud garis selari. Okey, kita bagi contoh yang tadi. Okey, yang ni. Okey, yang mana satu garis selari? Okey, kalau lihatkan daripada sini, ni adalah garis selari. Dua ni adalah garis selari. Sebab apa? Sebab jarak dia sama. Okey, kita keluarkan satu garis. Lepas tu kita tengok pembukaan dia berapa. 5.9. Ini adalah 5.9. Jadi dia sama. Belah kiri pembukaan ini dengan jarak di antara garis atas ni dengan garis bawah ni adalah sama. Maksud itu adalah garis selari. Okey, faham? Dia boleh jadi kalau garis selari ni dia adalah 3. Ni 1, 2, 3. Okay, cikgu boleh je nak letak dia kecil sikit macam tu. Tapi bila kita tengok betul-betul, dia tengok ni, dia adalah still sama. Dia masih juga selari walaupun kita tutup. Dia masih juga selari. Okay, ni adalah selari. Garis atas ni dengan ni ada 3 garis, 1, 2, 3. Semua selari. Sebab apa? Pembukaan garis ni adalah garis A, garis B. So C, garis A dengan B jarak dia sama. Garis B dengan C jarak dia sama. Okey, itu namanya garis selari. Senang je. Right? Faham? Dia tak semestinya kalau contoh awak garis atas ni kecil, lepas tu sini besar. Yang penting garis 1, 2, 3. Okey, yang penting garis antara kedua-dua garis ni dia jarak yang sama, itu adalah garis selari. Lepas tu ni adalah jarak yang sama belakang dan depan pun selari juga. Jarak dia tak kisah. Yang pasti kedua-dua garis ni, bersebelahan garis ni, jarak dia semua sama, itu adalah selari. Semua ke arah yang sama, itu adalah namanya garis selari. Okey. Berapa jarak kat tengah-tengah ni tak penting. Yang penting jarak sama, ke arah yang sama, lepas tu sampai bila-bila dia still juga lurus. Okey, itu adalah garis selari. Okey, kita dah tengok contoh-contoh dia. Lepas tu kita tengok dekat sini. Alright. Okey, kita ada garis selari. Okay, cikgu dah lukiskan. Okey, pertama. Ni kedua. So pertama ni, kalau contoh garis selari, lepas tu ada satu garis dia pintas. Okey, dia pintas garis selari tu. Dia menembusi garis selari tu. Ini dinamakan rentas. Ini dinamakan rentas lintang. Okey.
garis ni dinamakan rentas lintang. Jadi sama juga, kalau contoh garis sebelah ni, lepas tu ada tiba-tiba garis yang memintas garis selari. Okey, dia menembusi garis selari ni. Jadi ini bermaksud rentas lintang. Ada maksud rentas lintang ni. Okey, dia membantu kita untuk cari sudut-sudut di antara sini. Sudut di sini, sudut sini dan sudut sini. Okey. Itu penggunaan rentas lintang ni. Okey, lepas tu kita cikgu dah bagi tahu tadi ada 3 sudut yang berkaitan. Ada 3 sudut yang kita akan pelajari dalam garis selari ni. Okey, 3 sudut itu adalah sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, pertama sudut sepadan. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, cikgu ada letak color. Okey, cikgu letak color. Okey, kita tengok sudut sepadan dahulu. Okey, sudut sepadan ni, okey, kita tengok dia ada A, B, C, D, E, F. Lepas tu cikgu dah cakap tadi, yang ini adalah rentas lintang. Okey, apabila ada rentas lintang menembusi garis selari, bermaksud, tengok color merah ni, A, B, C, bermaksud sudut A, sudut B dan sudut C adalah sama. Okey, faham? Lepas tu, dekat sudut D, sudut E dan sudut F adalah sama. Okey, kita tengok hijau ni. Sama. Lepas tu A, B, C pula pun sama. Okey, awak tengok tak dekat sini, dekat D dengan A ni, ini adalah, okey, dekat D dengan A ni, ini adalah dinamakan garis sudut yang kita belajar tadi adalah sudut bersebelahan. Jadi apabila D tambah dengan A bersamaan dengan 180. Okey, apabila dia cakap sudut sepadan ni, okey, bila sudut sepadan ni, bila A ada, kita ada sekejap, kita ada A, B dan C. A, B, C itu adalah dinamakan sudut sepadan. Okey, yang warna kuning ni tadi adalah sudut bersebelahan. Jadi kalau macam contoh ada rentas lintang, lepas tu melibatkan sudut A, B, C ni, itu adalah sudut sepadan. Okey, cikgu letak dekat sini bawah ni. Apabila A itu bersamaan dengan 80, maka B, C adalah 80 darjah juga. Okey. Okey. Lepas tu kalau contohlah D ni adalah bersamaan dengan 100 darjah. Maka sudut E dengan F ni adalah pun sama dengan 100 darjah juga. Okey, D, E, F adalah 100 darjah juga. Okey, cikgu akan bagi contoh. Contohlah A ni kan cikgu cakap tadi 80. Jadi D ni berapa? 180 tolak dengan 80. Jadi kita dapat 100. Sebab apa? Ini adalah garis bersebelahan. Okey. Apabila kita dah dapat D dengan A, bermaksud kita dapat cari B, C, E, F. Tenang kan? Lepas tu, okey, settle dengan sudut sepadan. Settle. Jadi kita boleh proceed dengan sudut lain pula. Sudut selang-seli. Sudut selang-seli awak mesti ingat, kalau selang-seli dia bentuk Z. Okey, Z macam Zoro. Okey. Bila Z, sudut di sini dengan di sini adalah sama. Okey, sudut selang-seli adalah sama. Kalau contoh sini adalah A. Cikgu buat macam ni. Jadi bermaksud sudut A sama dengan sudut B. So sama juga dengan yang bentuk dekat bawah ni. Sini adalah M, sini adalah N. Jadi bermaksud sudut M sama dengan sudut N. Okey, yang ni senang je. Alright, yang ni senang je. Awak mesti ingat, awak mesti lihat betul-betul. Ini adalah selari. Bila dua garis ni selari, okey, lepas tu ada satu garis rentas lintang dekat tengah-tengah antara garis selari tu, baru awak boleh katakan yang A ni adalah bersamaan dengan B. Sudut A adalah bersamaan dengan sudut B. Faham? Okey, kita teruskan dengan sudut pedalaman. Okey, apabila sudut pedalaman pula, okey, sudut pedalaman adalah apabila awak berjumpa dengan satu situasi rentas lintang dia dekat belah hujung ni. Lepas tu garis selari dia bertemu dengan rentas lintang. Okey. Jadi bermaksud, okey, kan kita dah tahu tadi kan, apabila sini sudut ni A akan sama dengan sudut dekat bawah ni B. Jadi kalau contoh ada sudut dekat tengah-tengah ni E. Okey. Jadi kita nak, kalau contohlah kita tak ada nilai A. Kalau contoh kita ada nilai B. B adalah 80.
Jadi bermaksud macam ni kita nak cari E adalah 180 tolak 80. Okay. Sebab apa? Sebab kita dah tahu sini adalah garis bersebelahan. Okay. A dengan E. Kita dah tahu A ni adalah sama dengan B. Faham? Apabila A sama dengan B, jadi kita dah tahu A dengan E adalah 180. A tambah E 180. Jadi kita tahulah B ni pun sama juga dengan E. Sebab itulah E ni kita nak cari E, kita tolak dengan 180. Faham? Okay, senang je. Okay, contoh satu garis ni. Okay, kita nak tahu FG ni adalah selari. Jadi FG kita nak G nilai dia adalah 70. Kita nak tahu F. So kita tolak je lah. 190 tolak 70. Dia sama je konsep dia. Kalau contoh awak padam sini. Lepas tu dekat sebelah ni adalah G. Okay, contoh lah. Cikgu letak huruf lain lah. E. Okay. Apabila E adalah 60, jadi F 190 tolak 60. Sama kan? Maksudnya dia konsep dia sama sebab kita tolak dekat garis lurus 190. So tolak dia dengan 190. Okay, faham? Jadi dekat sini kita katakan adalah contohlah G. F tambah sudut G dapat 180. Jadi kita dapat tahu sudut sepadan ni dia mesti bersamaan. Sudut selang-seling sama, sudut pendalaman tambah. Awak tambah E dengan B, awak akan dapat 180. Okey. Kita tengok atas sekali. Jadi kita dah belajar ke 5 sudut tadi. Jadi kita dapat tahu sudut bertentangan bucu ni adalah sama dengan. Okey, kita ingatlah kembali macam nilah sudut bertentangan bucu. Taklah. Okey, sudut bertentangan bucu ni adalah tambah. Taklah. Sudut bertentangan bucu ni adalah sama dengan. Sudut bersebelahan adalah tambah. Sudut sepadan adalah sama dengan. Sudut selang-seling adalah sama dengan. Dan sudut pendalaman adalah tambah. Okey, sudut bertentang bucu ni dia. Contoh bucu dia adalah macam ni. A dengan B. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Apabila sudut bersebelahan, dia akan bagi satu garis lurus. Dan dia akan jadi macam ni. Ni adalah A, ni adalah B. Jadi sudut A tambah dengan sudut B. Apabila sudut sepadan pula, apabila diberi satu garis lari, dua garis lari. Okey, ni adalah A, ni adalah B. Jadi sudut A sama dengan sudut B. Apabila sudut selang-seling, awak ingatkan dia Z. Apabila Z, sini atas A, sini bawah B dekat sudut dia. Jadi sudut A akan bersamaan dengan sudut B. Apabila sudut pendalaman pula, okey, dia akan bagi satu garis macam ni. Kita nak tahu A dengan B ni apa. So sudut A adalah tambah dengan sudut B sama dengan 180 darjah. Okey, semua dah faham? Okey, kita jumpa pada kelas yang seterusnya. Okey, itu saja pembelajaran untuk kita hari ini. Okey, cikgu nak minta grup WhatsApp. Okey. Itu nota kena ada markah. Markah. Siapa yang buat nota akan dapat 5 markah. Kemas akan dapat 5 markah lagi. Melibatkan diri untuk membuat nota dalam kelas adalah cikgu akan bagi dalam 3 markah. Lepas tu creativity. Kalau contoh awak gunakan kala-kala ke apa ke, cikgu akan bagi 10 markah. Okey. Jadi markah ni cikgu akan kumpul semua nanti. Okey. Itu je untuk kelas kita pada hari ini. Jadi jangan lupa
untuk buat nota masing-masing. Okey, buat rumusan rumus kelas hari ini. Thank you. Jadi semua yang kita akan belajar pada hari ini adalah untuk kegunaan kita menyelesaikan masalah. Kalau contoh diberi satu soalan begini. Jadi kita nak cari apakah nilai pada tanda soal ni. Okey. Jadi ini yang kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Jadi ini kegunaan kita belajar pada hari ini ke semua kelima-lima sudut tadi. Okey, harap semua faham. Terima kasih.